Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton segmen Temu Bual dalam rancangan TV Mingguan Esports MGO. Baiklah, anda kembali dengan saya Borhan dan juga rakan kerja saya Hazril. Kami adalah penulis di My Game On. Dan hari ini kita ada seorang tetamu yang agak istimewa, yang baru mendapat satu pencapaian yang agak menarik dalam kerjaya sebagai seorang pemain profesional eFootball PES. Okey, so hari ini kita punya tetamu ialah Ahmad Yazid Abdul Rahman, ataupun lebih dikenali sebagai dia punya gaming name dia Dragon. Dan baru-baru ini dia memenangi ataupun dia dianugerahkan satu tempat dalam Malaysia Book of Records sebagai juara Asia di Football PES. Okey, so apa-apa, Assalamualaikum dan salam sejahtera Ahmad Yazid. Saudara sihat? Ya, Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah, semua sehat. Alright, alhamdulillah. Okey. So just nak mulakan, saya nak tanya dulu, boleh tak ceritakan macam mana boleh bermula macam minat untuk main PES ni? Macam mana dia bermula semua? Okey, kalau nak ikutkan, saya main PES ni daripada umur yang sangat muda lah. Bukan waktu umur darjah 3, darjah 4, darjah 5. Waktu tu zaman PS1. Tapi waktu tu dia tak dipanggil sebagai PES ataupun Pro Evolution. Waktu tu semua orang panggil dia Win 11. So saya ni daripada generasi lama yang main one of the first generations of Win 11 lah, zaman dulu-dulu. Daripada situlah timbul minat saya, and rasanya sampai sekarang pun agak susah lah saya berpindah kepada game lain, sebab daripada kecil saya dah main game tu kan. I see. Okay, lepas tu saya rasa saya tanya satu persoalan yang bermain di minda semua orang. Apa perasaannya bila masuk dalam Malaysia Book of Records ni? Dia bukan satu yang semua orang dapat rasa. Apa perasaan dia betul? Okay, kalau nak ikutkan untuk mana-mana pemain esports ataupun pemain ataupun atlet sukan berada di dalam Malaysia Book of Records adalah satu pencapaian yang semua orang nak berada. Macam saya, alhamdulillah rezeki saya dianugerahkan oleh Malaysian Book of Records untuk jadi salah seorang pemain e-sport yang berada dalam Malaysia Book of Records. Dalam kes ni untuk permainan PES, saya merupakan pemain Malaysia pertama yang menjadi juara Asia. Jadi pada saya, of course kita sangat seronok dengan pencapaian kita, and pada masa yang sama kita ada terasa beban lah sebab harapan seluruh negara tu ada di bahu kita kan. Jadi untuk berada di pentas dunia untuk e-football ni adalah merupakan benda yang pertama kali. Tak pernah lagi orang Malaysia sebelum ni berada di pentas World Final untuk Konami punya tournament. Konami adalah developer untuk game ni. Dan kali ini untuk PES 2020, dua orang daripada pemain Malaysia telah melayakkan diri ke pentas final. Jadi ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan, dan pada masa sama kami akan berusaha untuk buat sehabis baik untuk membawa nama Malaysia ke mata dunia lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. So satu lagi soalan sebelum saya pass kepada Hazril. Saya nak tahu apakah cabarannya untuk menjadi seorang pemain e-football PES sampai tahap macam ni, macam menjadi juara Asia ni. Apa cabaran-cabaran dia? Tolong ceritakan. Okey, untuk yang mengenali saya sebenarnya bukanlah seorang yang muda, maksudnya yang fokus kepada game saja. Saya mempunyai kerjaya saya sendiri dan saya juga mempunyai keluarga. Saya ada 2 anak kecil. Jadi sebenarnya cabaran yang paling utama pada saya adalah untuk mencari masa permainan itu sendiri untuk kita train. Sebab rasanya semua orang faham, without training, talent is nothing. So macam mana kita bagus pun, training itu adalah sangat penting dan kata vital untuk kita punya kata skill. Even kalau orang tu hebat macam mana pun, kalau dia tak ada proper training, of course within time skill dia akan berkarat. Jadi pada saya, the biggest challenges yang saya hadapi adalah untuk mencari masa permainan, kerana saya mempunyai kerja saya sendiri dan juga saya mempunyai family. Tapi macam saya, kebanyakan masa latihan saya akan dihabiskan pada sebelah malam ketika anak-anak sudah tidur, dan saya akan cucuri masa waktu itulah. So pada saya itu adalah one of the biggest challenges untuk saya lah sebagai pemain eFootball PES 2020. Okay. Satu perkongsian yang agak macam mana relevan lah bagi seorang profesional yang mempunyai kerjaya dan juga ahli keluarga kan. Okay, baik, terima kasih. So saya paskan kepada Hazril. Silakan Hazril. Okay, terima kasih. Okay Yazid,
tadi Yazid dah berkongsi pasal macam mana latihan dan sebagainya, berlatih pada sebelah malam. Tapi mungkin penonton nak tahu yang Yazid sebenarnya bukannya full time gamer. Jadi Yazid adalah seorang jurutera sebenarnya kan. Jadi mungkin Yazid boleh ceritakan macam pengalaman macam ni Yazid bahagikan masa sebagai seorang jurutera, yang kita tahu kerja ada shift dia, dan macam mana Yazid pada masa yang sama train. Mungkin ada rahsia yang Yazid boleh train dalam masa yang begitu cepat, dan apa kata daripada masa yang sama mahir dalam permainan PES. Okay, sebagai seorang jurutera, kebanyakan masa kita adalah dengan bekerja lah, sebab life as an engineer is not easy. Sebab dalam kes ni saya adalah merupakan seorang jurutera projek. So sebagai seorang jurutera projek, antara benda yang sangat penting kepada saya adalah untuk menjaga projek. Okay, so untuk cakap pasal masa, saya boleh dikatakan sentiasa bekerja lah. Maksudnya kalau waktu malam ke ataupun weekend ke, handphone ataupun laptop sentiasa berada dengan saya. Jadi pada saya, untuk pembahagian masa between work as an engineer dan juga sebagai gamer adalah satu benda yang agak sukar, tapi we need to have a proper planning and good time management. The keyword is good time management lah. Sebab dua-dua pada saya adalah penting. Sebab sekarang ni macam contohnya untuk peminat isukan, untuk berada di pentas dunia adalah satu benda yang sangat susah. Dan kita pun tahu benda ni kira boleh kata agak sukar untuk diikuti pada tahun-tahun akan datang. Of course, the pressure is there, and saya pun agak sedang menyesuaikan diri. Sebab macam mana pun untuk kita jadi seorang jurutera yang bagus dan juga seorang pemain game yang bagus, pada saya pembahagian masa dan penggunaan masa dengan cara yang betul tu adalah is the most important thing lah. Jadi untuk menjawab kepada soalan Hazri tadi, dia bukannya senang, tapi disebabkan kita ada minat kita sendiri, by hook or by crook kita akan try our best untuk complete je lah. Macam saya kata tadi lah, saya bekerja daripada pagi sampai ke petang, and daripada petang sampai ke malam tu is family time. So saya akan habiskan masa saya daripada mungkin pukul 10 sampai pukul 12, pukul 1, 2. So I sacrifice my sleep untuk game. So itulah pada saya antara cabaran dia yang kita kena ambil, disebabkan kita ni hidup dua alam lah. Macam kita ada kerja betul kita, dan pada masa sama kita juga adalah merupakan seorang gamer. Jadi itulah pada saya. Okay, itulah satu persen menarik daripada Yazid. Sebab saya rasa bukan semua orang sebenarnya boleh committed untuk spend time main game dan bekerja pada masa yang sama, buat benda ni macam satu career yang walaupun sampingan tapi tetap berjaya sampai ke peringkat dunia. Jadi mungkin soalan terakhir untuk Mingguan Esports ni, saya nak tanya pada Yazid, macam Yazid dah sampai di tahap profesional macam ni, jadi mungkin apa nasihat Yazid kepada player-player baru mungkin yang berjinak dalam dunia PES? Macam mana mereka boleh menjadi macam mana cara-cara mereka boleh jadi profesional seperti Yazid? Pada saya, sekiranya mana-mana pemain pun ingin menjadi profesional, adalah sangat penting untuk non-stop training dan juga konsistensi. Sebab kebanyakan pemain mungkin dia hebat, tapi without proper training, without proper time management, macam saya kata tadi, skills pun boleh berkarat. Jadi nasihat saya kepada mana-mana pemain e-football PES 2020 ke, ataupun untuk tahun akan mendatang, ataupun mungkin untuk game lain, is to never stop training. Kerana only with training can you achieve this kind of achievement lah. At least itu pada saya lah. Sebab pada saya memang saya main setiap hari, almost every day saya training, dan alhamdulillah lah digunakan rezeki untuk berada di tempat sekarang ni. Okay, so saya rasa Yazid pun dah banyak berkongsi tentang pengalaman dan sebagai career menjadi pemain profesional. So saya serahkan kepada Borhan untuk
Okay, kalau Burhan ada soalan lagi ya. Okey, saya rasa yang itu saja soalan kami pada hari ini. Sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Ahmad Yazid kerana sudi menjadi tetamu kami pada minggu ini dalam segmen Temu Bual Minggu Esports MGO, dan kami mengucapkan good luck dan moga sambung untuk berjaya dalam arena isukan eFootball PES. Okay, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan di Minggu Esports MGO. Bye bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.